Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani 15 November 2023 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5@5. Ketua Perangan UMNO Negeri Terengganu, Datuk Muhammad Fahimi Yusof berharap agar pengundi di Parlimen Kemaman menggunakan peluang kedua untuk memilih wakil rakyat yang boleh bekerja pada pilihan kecil ini. Ujarnya, UMNO dan Barisan Nasional bersedia untuk menghadapi PRK ini dengan langkah baru untuk menarik para pengundi, khususnya pengundi muda. Menurut beliau, pada pilihan raya umum yang lalu, pengundi telah membuat keputusan dengan menggunakan persepsi tanpa mengambil kira fakta sebenar. Beliau menzahirkan kesungguhan UMNO dan Barisan Nasional bekerja bersungguh-sungguh untuk memberi penerangan sebaiknya kepada para pengundi agar penilaian yang dibuat adalah berdasarkan fakta dan kebenaran demi masa depan mereka. Beliau bagaimanapun mengharapkan agar para pengundi menggunakan peluang kedua ini untuk memilih calon yang boleh membantu sepanjang 5 tahun akan datang. Terdahulu Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor diumumkan calon Barisan Nasional bagi pilihan kecil Parlimen Kemaman. Pengumuman tersebut dibuat oleh pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dalam sidang media di Menara Datuk On. Wanita UMNO dan Barisan Nasional berharap agar pengundi di Parlimen Kemaman memberi sokongan serta kepercayaan kepada calon BN dalam usaha menyalurkan khidmat bakti kepada rakyat. Ketuanya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, pemilihan Tan Sri Raja Muhammad Effendi sebagai calon BN menunjukkan kepimpinan parti sama ada di peringkat pusat, negeri dan bahagian memahami perubahan landscape politik semasa. Beliau bersama kepimpinan wanita mengalu-alukan pemilihan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Besar Tan Sri Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor sebagai calon BN bagi PRK Kemaman. Beliau juga ahli Parlimen Parit Sulong menjelaskan wanita UMNO dan Barisan Nasional siap siaga menghadapi pilihan kecil Kemaman walaupun berdepan dengan kemungkinan banjir ketika kempen sedang berlangsung. Jelasnya persaudaraan ini amat penting memandangkan Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan monsun timur laut dijangka bermula pertengahan November dan berlanjutan sehingga Mac tahun depan. Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Karim yakin dengan kestabilan dan keutuhan kerajaan perpaduan pada ketika ini dengan dukungan daripada 19 parti gabungan terutamanya dari Barisan Nasional. Beliau berkata kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini berada dalam keadaan yang stabil kerana jumlah ahli parlimen begitu ramai dan sudah berada dalam 2/3 dan tentunya ini memberi satu kekuatan kepada gabungan tersebut. Beliau menjelaskan kerajaan perpaduan tidak dapat memberi perhatian jika semua ahli parlimen kerap bertelingkah sesama sendiri dan ini boleh memberi persepsi yang buruk kepada negara luar. Menyentuh berkenaan pendekatan dalam mendekati rakyat, beliau yang juga Menteri Luar Negeri merakamkan penghargaan dan terharu dengan langkah yang dilakukan Presiden UMNO yang juga pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang pada ketika ini melaksanakan program jelajah ke setiap bahagian dalam mendekati pemimpin dan akar umbi parti. Menurut beliau, ini kerana program tersebut sangat memberi makna kepada ahli akar umbi yang berkemungkinan masih keliru dalam memberi pemahaman kepada mereka berkenaan masa depan parti dan keberadaan parti bersama dengan kerajaan. Kerajaan sedang memperhebatkan program turun parang bersama komuniti dan pelusuk desa bagi memastikan sumbangan tunai rahmah STR dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata sebanyak RM10 bilion telah disediakan oleh kerajaan pada tahun 2024 bagi memanfaatkan 9 juta penerima. Jelasnya program ini merupakan bantuan kerajaan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana iaitu RM5,000 ke bawah yang benar-benar berkelayakan serta memerlukan bagi mendapati cabaran kos sehari hidup. Beliau menegaskan penyampaian perkhidmatan terutamanya melibatkan golongan sasar sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dan pemakluman berhubung status kelulusan permohonan STR dan pembayaran akan dipastikan sampai terus kepada pemohon. Ujarnya Pusat Khidmat Wakil Rakyat juga boleh berperanan lebih luas dengan menjadi barisan hadapan bagi memastikan individu yang tercicir melalui pembukaan kaunter bergerak untuk tujuan pendaftaran dan mengemaskan secara berkelompok bagi memastikan hanya individu yang benar-benar layak saja menerima STR. Kementerian Dalam Negeri berpandangan bahawa akta-akta sedia ada dalam mengawal slate isu 3R sudah mencukupi dan tidak merancang
untuk melakukan sebarang penggubalan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata dalam konteks siasatan yang dijalankan oleh PDRM 3R merujuk pada isu-isu berkaitan institusi diraja, khususnya raja, agama atau kaum. Beliau turut memberi contoh daripada segi perlembagaan persekutuan, kebebasan untuk bersuara telah dibataskan oleh perkara Kurangan 10 Fasal Kurangan 2 di bawah perlembagaan persekutuan. Jelasnya sebarang perbuatan atau kenyataan yang mempunyai kecenderungan menghasut merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 4 dan 3 Kurangan 1 Akta Hasutan 1948. Beliau memaklumkan ini bermakna apa jua perbuatan, kenyataan, ucapan, penerbitan dan seumpamanya yang bertentangan dengan undang-undang yang dinyatakan adalah tidak dibenarkan jika ia menyentuh isu-isu 3R di mana siasatan boleh jalankan mengikut peruntukan undang-undang yang ditetapkan. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.